Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum, saya Putra Izin Syafiq dari siaran TV 46. Siaran langsung terkini dari bangunan khas Studio TV 46. Baik, pada masa kini, tarikh 29 Disember 2020 telah mendapat berita bahawa telah banyak kawasan atau di sesetengah negeri telah dilanda banjir yang sangat tidak dijangkakan. Apa yang saya dapat, kabar berita dari pihak media yang lain, setakat ini kawasan yang telah naik banjir adalah di negeri Terengganu dan Kelantan. Beberapa kawasan kerana negeri tersebut sudah dilanda hujan tanpa henti dalam tempoh hari yang agak lama berbanding hujan biasa yang lain-lain hari. Saya akan teruskan siaran langsung kepada Afiq Akmal yang berada di luar studio. Afiq Akmal, teruskan. Saya Muhammad Afiq Akmal bin Muhammad Safwan. Saya akan menerangkan tentang punca banjir yang pertama. Punca banjir yang pertama ialah hujan lebat yang berterusan. Hujan lebat boleh mengakibatkan paras air di dalam sungai, longkang dan sebagainya menaik dan ia juga boleh menyebabkan pembentukan lopak air di darat. Apabila hujan lebat tidak berhenti, malah berterusan untuk tempoh masa yang panjang, paras air juga akan naik secara berterusan sehingga sungai, longkang dan sebagainya penuh sehingga berlimpahan. Ini akan menyebabkan air memenuhi ruang daratan dan berlakunya kejadian banjir. Terima kasih kepada Muhammad Afiq. Saya, Erna Jahan bin Aina Mazlan, ingin menerangkan tentang punca yang kedua, iaitu kerosakan pada empangan air. Empangan air adalah satu struktur yang biasanya dibina di sungai yang berdekatan dengan kawasan bandar atau kawasan perumahan. Fungsi utama empangan ini ialah untuk menghalang air sungai yang berlebihan melimpah ke kawasan bandar ataupun perumahan. Ini boleh dilakukan kerana empangan air adalah seakan sebuah benteng atau dinding yang tinggi yang dapat menyekat saluran air di sungai. Apabila empangan ini telah rosak, air yang sepatutnya disekat oleh empangan telah membanjiri semuanya. Seterusnya, pergi kepada Azira. Terima kasih Airul. Bersama saya Azira. Jadi, pada topik kali ini ialah tentang hakisan tebing sungai. Seperti yang kita sedia maklum, hakisan tanah adalah fenomena yang mana tanah di kawasan tebing menjadi longgar dan jatuh dari tebing itu. Apabila hakisan tanah berlaku di tebing sungai, tanah yang dihakis akan jatuh dari tebing sungai ke lantai sungai. Jika ini berlaku secara berterusan, paras lantai sungai akan menaik. Ini bermakna sungai akan mempunyai kurang ruang untuk mengandungi air dan oleh itu, limpahan air senang berlaku. Limpahan air yang berlaku di kawasan sungai yang mengalami hakisan boleh menyebabkan banjir. Seterusnya akan disambung oleh Farhan. Terima kasih kepada saudari Azira kerana telah membentangkan tentang punca-punca banjir. Seterusnya, nama saya Muhammad Farhan bin Harun. Saya akan mengatakan tentang kebajikan am yang ada. Yang pertama ialah bantuan jangka pendek. Bantuan jangka pendek iaitu makanan kering, tikar, selimut dan set kit bencana akan disalurkan segera kepada mangsa di pusat pemindahan. Seterusnya kepada saudara Haikal. Saya Muhammad Aikal Razak ingin meneruskan contoh kebajikan am yang kedua iaitu bantuan jangka panjang. Keputusan bantuan jangka panjang untuk pemulihan keluarga mangsa dimaklumkan dalam tempoh tidak melebihi 30 hari daripada tarikh permohonan yang lengkap diterima selepas berakhirnya sesuatu bencana. Saya Muhammad Dafar Syami. Terima kasih untuk liputan daripada Encik Haikal bin Azhar. Seterusnya, saya akan membacakan liputan. Setiap mangsa banjir akan diberikan takrifan, iaitu bantuan segera wang tunai kepada mangsa bencana alam. Yang pertama, mangsa banjir
individu yang mengalami bencana banjir dan berdaftar di pusat pemindahan diselenggara oleh JKM. Yang kedua, pusat pemindahan, suatu tempat untuk menempatkan mangsa bencana alam seperti banjir yang diselenggara oleh JKM dan dipersetujui oleh Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah. Yang ketiga, ketua keluarga. Ketua atau individu yang berperanan sebagai ketua bagi sesebuah keluarga yang tinggal bersama dan menetap di Pulau Pinang dan bertanggungjawab sepenuhnya kepada keluarga juga termasuk dalam takrifan ini sekiranya terdapat lebih dari satu keluarga dalam sebuah rumah. Yang terakhir, ketua isi rumah. Ketua atau individu yang berperanan sebagai ketua bagi sebuah tempat kediaman yang bertanggungjawab atau dipertanggungjawabkan terhadap kebajikan ahli isi rumah. Terima kasih, itu sahaja daripada saya. Seterusnya, Encik Muhammad Syahmi Azizi. Terima kasih kepada Nafas Syahmi. Seterusnya saya akan memberitahu tentang langkah-langkah atau persediaan semasa sebelumnya berlakunya banjir, semasa berlakunya banjir dan juga selepas berlakunya banjir. Sebelum berlakunya banjir, kita perlulah mendapatkan maklumat tentang banjir di tempat kita sendiri. Pastikan sistem amaran banjir dan dengar hibahan semasa yang disampaikan melalui radio, media sosial dan juga televisyen. Periksa lubang air seperti longkang atau saluran najis. Bersihkan halangan dan pastikan ia tertutup rapat supaya air banjir tidak masuk melaluinya. Pastikan di mana pusat pemindahan dan pusat bantuan bencana di tempat anda. Sediakan bekalan makanan dan juga peralatan kecemasan secukupnya. Pastikan seluruh keluarga tahu cara-cara bertindak semasa kecemasan dan tidak panik. Dalam musim hujan, pastikan alat yang berkomunikasi dalam keadaan baik. Seterusnya ialah semasa banjir. Semasa banjir, kita perlulah segera berpindah ke pusat-pusat pemindahan yang disediakan apabila telah mendengar arahan. Berpindah awal sebelum banjir meningkat ataupun pada waktu siang kerana lebih mudah dan juga selamat. Ikut laluan yang ditentukan kerana laluan lain mungkin terhalang oleh banjir. Akhir sekali ialah selepas banjir. Kita perlu periksa paip saluran gas yang mungkin pecah atau bocor. Periksa wayar elektrik dan yang terendam di dalam air. Periksa peralatan elektrik yang tenggelam. Periksa bahan-bahan yang mudah terbakar yang mungkin mengalir masuk semasa banjir. Contohnya ialah minyak tanah, petrol, diesel dan sebagainya. Buang bahan-bahan makanan yang terendam yang terkena banjir termasuklah makanan dalam tin. Periksa kerosakan tangki septik untuk mengelakkan bahaya biologi. Laporkan sebarang kerosakan kemudahan awam kepada pihak yang berkuasa. Okey, terima kasih kepada Syahmi Azizi. Seterusnya, agensi yang terlibat kepada masa-masa bencana ialah Jabatan Kebajikan Masyarakat ataupun BOMBA juga turut menyediakan dan menyelenggara pusat-pusat pemindahan masa-masa bencana. Keduanya menyediakan dan mengedarkan bantuan makanan, pakaian dan lain-lain keperluan asas kepada masa-masa bencana. Yang ketiga, menjalankan pendaftaran mangsa-mangsa bencana bagi maksud pemulihan. Yang keempat, memberi bimbingan, nasihat atau kaunseling kepada mangsa-mangsa bencana. Selain itu, rela turut membantu memindahkan mangsa-mangsa bencana, membantu menyediakan dan mengagihkan makanan kepada mangsa-mangsa bencana dan petugas-petugas yang mengendalikan. Yang ketiga, membantu menyediakan tempat pemindahan. Yang keempat, membantu mengagih pakaian dan lain-lain keperluan asas. Yang kelima, membantu kawalan orang ramai di tempat kejadian bencana. Yang keenam, membantu kawalan lalu lintas. Yang ketujuh, membantu mengawal keselamatan rumah-rumah mangsa ketika mangsa berada di pusat pemindahan. Yang ke-8, membantu membersihkan tempat-tempat awam seperti sekolah, masjid, pejabat kerajaan dan rumah-rumah mangsa yang terlibat selepas bencana. Terima kasih kepada Syarul Nizat.
Seterusnya, pemusnahan kawasan hutan tadahan. Hutan merupakan satu kawasan yang menempatkan berbagai jenis tumbuhan, haiwan. Selain itu, hutan juga boleh dijadikan sebagai pengimbang ekosistem dunia dengan merendahkan kadar suhu. Pemusnahan hutan menyebabkan hujan terus turun ke bumi tanpa diserap oleh tumbuhan. Hujan yang turun dengan lebat menyebabkan air yang mengalir dengan banyak ke dalam sungai. Manakala sungai tidak dapat menampung air yang begitu banyak dan menyebabkan banjir. Saya simpulkan di sini adalah Kebajikan Am merupakan suatu agensi yang mempunyai peranan yang amat besar dalam membantu mangsa-mangsa yang mengalami kesukaran dalam menghadapi cabaran dan juga dugaan hidup serta kurangnya sumber pendapatan. Pihak kerajaan juga seharusnya peka terhadap perkara-perkara yang rakyat seharusnya memerlukan bantuan kerana tidak semua rakyat yang mampu menghadapi sendiri rintangan jika bersemuka dengan bencana alam seperti banjir, tanah runtuh dan banyak lagi. Setiap agensi kerajaan yang memegang peranan yang besar tidak seharusnya mengabaikan rakyat yang memerlukan bantuan daripada badan-badan kebajikan tersebut, walau sesibuk mana pun sesuatu agensi itu. Walau bagaimanapun, kerajaan ataupun agensi kebajikan tetap akan berusaha sebaik mungkin dalam membantu mangsa-mangsa bencana alam kerana kerajaan tidak sepatutnya memandang sebelah mata atas apa yang berlaku terhadap mangsa-mangsa itu. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.